Kalau program itu yang fardu ain, fardu ain, ada setengah ulama kata kita boleh keluar walaupun tanpa izin suami. Maknanya tak khabar ke dia pun kerana fardu ain untuk berti dah faham tentang benda berkait tentang agama dan sebagainya ni. Waktu tak apa, tak khabar pun. Cuma kita kata hak moleknya bagi tahu sepatah, kan? Bang, saya pergi sini ni. Nak petang ni saya ada kelas fardu ain petang ni. Hari ni saya ada usrah misalnya. Tak apalah, kan? Hak ni kepada majlis zikir atau majlis ilmu tak apa. Tak. Hak lain daripada tu, pergi konsert John heboh. Dia lagi konsert John heboh, betul tak khabar suami pula. Lagilah. Dunia kita sekarang, masyarakat kita, hak ni lah yang berlaku. Kalau tak berlaku dalam rumah tangga kita, alhamdulillah. Tapi kalau rumah tangga orang lain, kita tak tahu. Isteri dia rasa hebat. Pasal apa? Saya CEO, saya GM, gaji saya 10,000, gaji abang jaga 1,000 je misalnya, kan? Setengah tempat di Kuala Lumpur ke kat mana-mana lah misalnya, dia rasa dia lebih superior, superior, maknanya dia rasa lebih besar. Jadi suami dia pula kena minta izin daripada isteri dia untuk keluar. Kita kata tak boleh, hukum asalnya maknanya kena minta izin, walaupun gaji kita lebih daripada gaji suami kita. Maka tiada derhaka ia keluar, isteri tadi, perempuan tadi, kerana belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain. Tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu, dan haramlah atas suaminya menegahkan isterinya daripada keluar kerana ia hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ia alim. Maknanya kalau suami itu alim, suami itu pandai, suami itu reti hukum, suamilah yang ajar kepada isteri, kan? Itu hak asal. Kalau suami tak pandai, tak alim, tak reti, ataupun sibuk gitu gini, maknanya dia kena benarkan dan dia kena izinkan isteri dia tu untuk pergi belajar. Dan sampai kepada peringkat dia kata, kalau tak minta izin sekali pun, apatah lagi kalau suami dia tu tak beri, aku tak beri mong pergi, kan? Misalnya dia kata gitu, kalau ada macam tu, aku tak izin mau pergi kelas mengajar ni, belajar fardu ain gitu gini apa semua. Sehingga dia kata haram atas suami itu tegah isteri dia daripada keluar kerana nak menuntut fardu ain. Kerana nak belajar fardu ain. Antara fardu ain hak bagi orang perempuan, antaranya hak ni lah disebut seperti hukum haid dan nifas. Hak ni orang puan pun saya ingat termasuk, sama ada hak yang tua, hak yang muda, anak dara, remaja, ramai lagi ni tak reti ni bab hukum haid, nifas apa semua. Hak ni benda harian, macam ke semayang juga, kan? Dia kira pukul rata. Asal berdarah saja tak semayang, asal berdarah saja, keluar darah tak semayang lalu. Dia tak tahu haid ke istihadah ke. Kalau nifas tu tak apalah, hak tu lepas beranak, lepas bersalin. Sekarang ni haid, berapa hari sekurang-kurang haid, berapa hari sebanyak-banyak haid, kebiasaan darah haid, macam mana kita nak tahu masa keringnya masa bila, kan? Nak buat macam mana, waktu bila yang boleh mandi, waktu bila yang wajib mandi, misalnya masa bila suami kita boleh istimtak dengan kita, dalam masa kita haid tu macam mana, kalau dah kering macam mana, tak mandi lagi, banyak lagi masalah yang orang puan sendiri pun tak berapa faham bab ni. Maknanya kena gerti dan kena faham juga lah. Itu dipanggil fardu ain. Termasuklah juga dari segi tauhid, akidah, setakat mana yang nak kena tahu tentang rukun iman, perkara-perkara yang membatalkan iman, nak jaga 2 kalimah syahadah, misalnya nak jaga dari syirik,
ataupun yang berkait tentang sembahyang ataupun membersihkan najis. Kita orang puan ni, bukan kita lah, puan-puan, saya lelaki. Orang puan ni dia duduk dalam rumah pagi sampai ke petang sampai ke malam. Kalau bab najis paling banyak berkait tentang dengan orang puan lah kan. Anak kita kecil berok gitu gini apa semua. Kadang-kadang bab basuh najis pun tak selesai juga. Dia tengok anak dia tu kecil sikit je, terkencing, tak ada pakai laping, terkencing atas latar ni. Lepas tu terus dia ambil air, simbah gitu selalu. Jawabnya lagi merebak, lagi besar najis itu. Hak yang sepatutnya dia kena ambil, dia kena keringkan dulu, tisu, kain dan sebagainya, lap apa semua dulu. Tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Lepas tu dia ambil air bersih mutlak tu sikit je, kawasannya besar tu je. Ambil air je sekali lalu, lap, sudah cukup dah. Kan? Bukannya payah. Kadang-kadang cara yang dibuat itu menyebabkan najis tu jadi lagi banyak. Yang sepatutnya boleh bersih dengan cara sikit saja, tapi najis tu dia jadi makin banyak. Saya sebut begini ni pasal apa? Sebab saya berhadapan dengan si ayah yang kadang-kadang bila dia mari berjalan rumah kita, dia kena pegang anak dia kecil yang pakai laping. Bab kecil berok ni nampak lebih kurang je dia buat. Nampak tak pandai. Dia buat lebih kurang. Sedangkan benda tu kita kena tahu macam mana nak bersih dia. Jadi kena ambil cakna bab tu. Sama ada suami kita ataupun kita lah kan. Sebagai isteri dalam rumah ni kena ambil cakna. Kalau anak-anak tu kena ajar daripada kecil. Macam mana cara untuk buang air kecil, buang air besar. Buang air kecil jangan pakai pacar ikut dang gitu. Kan? Ni kita pula ajar dia, buka seluar berdiri gitu. Kalau emergency tu tepi-tepi jalan tak ada tandas ke apa benda tu lain lah. Sekarang ni tandas ada, bilik air ada. Kita kena ajar daripada kecil, nak buang air pergi ke bilik air, duduk situ kan, buang air kecil. Lepas apa ni? Lepas basuh kecil ni, lepas tu basuh molek dengan air. Begitu. Saya alhamdulillah untuk anak-anak saya 7 orang tu semua ajar begitu belaka daripada kecil. Sehingga pernah bila dia pergi ke tandas awam, bilik air dekat R&R ke apa benda dekat kan kat tandas awam tu kan ada jenis untuk makuk tepi tu betul kecil berdiri gitu kan. Anak saya hak lelaki ni 2-3 orang ni, hak kecil ni jadi macam ke pelik pula. Tengok tepi, tengok je orang muda situ. Rupa-rupanya macam kecil. Jadi dia tak biasa. Dia pun siapa khabar noh. Abah. Orang tu kecil diri. Dia rasa pelik pula kecil berdiri. Sebab kita ajar daripada kecil, nak kencingnya biar duduk molek, cangok situ, lepas habis basuh. Kadang-kadang setengah tu yang kecil dalam lokang dah, kan? Lokang tepi rumah kita, ataupun dia sambil main-main kat bawah rumah dia tu, dia selok sikit seluar dia, tapi tu lepas tu dia sambung main dia. Kita buat dak je. Tu pun tak boleh. Maknanya kena ajar, kena bagi tahu, kena asuh, kena didik. Hak tu berkait dengan anak. Hak ni hak berkait dengan diri sendiri. Apa diri sendiri? Haid, nifas, istihadah dan sebagainya. Sebab tu kalau kita ada anak dara, terutamanya hak yang dekat-dekat nak baligh, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu kena tanya dia. Keluar darah tak lagi. Kadang-kadang dia tak tahu darah benda tak? Dia tak tahu darah benda. Kecuali kalau kita cakna, dia pun bagi tahu dah. Malam tadi saya keluar darah ni. Kita pun boleh tolong tanda untuk dia. Dia kadang-kadang tak cara bab dia. Kita tolong tanda tarikh mula keluar haidnya,
hari bulan 1 dah 2010 misalnya. Jadi senang supaya lepas daripada itu kita nak tentukan haid anak perempuan kita ni dia panggil beradat ke, ataupun tak ikut adat ke, ataupun panggil mutahayyirah, tercengang ke. Kalau tercengang yang payah tu, dia ada bab dalam bab haid ni dia panggil mutahayyirah. Mutahayyirah ni maknanya perempuan yang tercengang. Maksudnya sekejap mari pasang gini, sekejap mari pasang gini, sekejap mari berapa hari, sekejap mari sikit, sekejap mari hitam, sekejap mari kuning, sekejap mari tak tahu. Nak kata darah apa benda, suci ke, kotor ke, kena semayang ke, tak kena semayang ke. Bukan saja dia yang tercengang, dia khabar pula ke ustaz lagi dah tercengang. Sebab ustaz tak mari darah tu, cuma belajar saja dalam kitab. Dengan ustaz-ustaz tercengang, dia pun tercengang. Itu dia panggil mutahayyirah, perempuan yang tercengang, tak tahu darah dia macam mana. Kalau kita ni hak jenis beradab, biasa-biasa 6 hari 7 hari kan, hak biasa-biasa 6 hari 7 hari, kita pun tahu dah mula-mula gining, lepas tu jadi gining, mula-mula pekat hitam, lepas tu jadi merah, keruh, lepas tu dia jadi cair kuning, lepas tu rasa macam dah kering dah. Macam mana cara nak tahu kering? Bila kita nak buang air kecil ataupun kita duduk kat tandas, kalau kita ambil putik kapas ke misalnya, ataupun hujung kain ke, masuk dalam kemaluan faraj, maknanya kering benda tu. Bila kering, itu tandanya habis lah, tak ada dah. Rasa-rasa macam dia kering, tapi bila awak masuk rasa dengan hujung jari ke ataupun dengan hujung kain, tengok-tengok ada lagi kuning gitu. Dia hujung-hujung dah tu nak habis dah, tapi tak habis betul lagi. Maknanya kalau ada tu tak mandi lagi lah kan. Itu antara cara nak tahu. Benda-benda ni kena belajar, kena tahu, dan kita kena bagi tahu anak dara kita tentang perkara ni supaya dia tahu kan, supaya dia tahu tentang hukum haid dan nifas. Itu dimasuk dalam namanya ilmu fardu ain. Jadi dia kata kalau perempuan ini keluar kerana belajar fardu ain tadi, bukan setakat dia kata tak derhaka, bahkan wajib keluar untuk belajar ilmu fardu ain. Bahkan wajib pula dia keluar. Kalau suami dia tak alim, haram bagi suami dia tegah isteri dia. Adapun jikalau ada suami itu alim, dia pandai, dia tahu tentang hukum, dia reti, nescaya wajiblah atasnya mengajar akan isterinya itu. Suami kita ustaz ataupun reti agama, reti hukum, maka wajib atas suami ajar kepada isteri, ajar kepada isteri. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya, lagi derhakalah ia. Suami pandai hukum, tahu macam mana nak ajar, tapi isteri ni nak keluar juga walaupun suami tak beri. Masa tu tak boleh lah, kecuali kalau suami itu dia izinkan isteri dia keluar. Suami tahu tapi tak dam, dia pun mengajar juga, mengajar situ, mengajar sini, ajar muslimat lain gitu gini. Lepas tu isteri dia duduk rumah misalnya, ada peluang untuk dia belajar dengan orang lain, maka suami dia izinkan, tak apalah. Paling comel, paling baik suami itu sendiri yang ajar isteri itu, supaya dia tidak faham tentang hukum haid. Kalau puan-puan nak satu buku yang mudah tentang hukum haid, nifas dan istihadah ni, iaitu satu buku yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari, orang Indonesia yang lama duduk di Mesir, lepas tu sekarang ni ada kat Malaysia kan. Buku dia tu dari segi huraian dia mudah, tapi mudah-mudah pun bolehlah baca, tapi ada juga perkara yang kena tanya juga kalau tak faham. Jadi maknanya kalau tak faham, keliru. Kita kalau yang saya sebut tadi keadaan-keadaan biasa tahu kan, masa ni tak ada semayang, masa ni kering, wajib mandi. Tapi ada tempat-tempatnya dia jadi tak stabil tadi.
mari darah tu ikut dang sekali. Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi dia kata kalau suami itu alim, maka dia kena ajarlah. Itu tanggungjawab suami. Ya. Dan jadi derhaka pula sebab enggan dia daripada berpindah serta suaminya. Mana ni? Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya. Habis hayat tu. Ya, habis hayat tu kena letak titik. Titik situ, full stop. Titik noktah. Kalau kitab Jawi tu tak ada titik straight je. Kat mana kepala ayat, kat mana ekor ayat tak tahu. Tak? Tanda titik di situ, habis. Lagi derhakalah ia. Ya. Oh ni ayat baru sepatutnya ni. Ayat baru, tapi ayat dalam buku ni dia sambung je. Tak, dia sambung. Kena buat titik di situ. Ni ayat baru. Lagi derhakalah ia, isteri itu, dan jadi derhaka pula. Sebab apa? Sebab enggan dia, isteri itu, daripada berpindah serta suaminya. Suami ajak pindah, kan? Dia tak ambil, saya nak duduk rumah ni juga, kan? Suami dia ajak pindah rumah lain, tempat lain. Maka wajiblah isteri itu ikut bersama-sama dengan suami dia. Kena pindah. Suami nak pergi luar negeri, kerja dekat Jubail, kerja kat Jubail, kerja kat Dubai, isteri mengajar sini, jadi cikgu sekolah sini. Guna. Isteri rasa nak duduk kertas, nak duduk pakai, duduk kertas, sedap duduk sini, sayang nak tinggal. Tapi suami nak kerja luar negeri. Kalau dia boleh kompromi, suami kata tak apalah, saya pergi seorang dulu. Saya pergi seorang. Pergi duduk 2 bulan, 3 bulan, lepas tu baliklah 2 bulan sekali ke, 3 bulan sekali ke. Suami boleh setuju gitu, tak apa. Tak. Tapi kalau suami kata, "Dok, awak mesti ikut," misalnya. Mesti ikut. Jadi masa tu tak bolehlah isteri bantah. "Dok bang, saya nak duduk sini, saya sejak jadi cikgu ni, saya nak pencing pun setahun lagi." Tak? Saya nak dapat pencing juga ni. Misalnya. Tapi suami tu berkeras misalnya, berkeras. Mesti juga awak ikut. Di situ jadi wajiblah kan? Wajib. Tapi macam kita sebut tadi, hak paling baik ialah berbincang. Sebab rumah tangga ni kita kata bukan suami saja yang kata dia belaka. Tak. Sebab isteri pun kena dengar juga pandangan dia. Kena dengar pandangan dia. Jadi bila boleh bincang gitu, waktu paling baik. Tapi kalau misalnya dalam kes tadi, dah suami dah kerti hukum, dah pandai nak bincang, isteri saja yang belajar, yang kerti tahu hukum, kan? Kalau kes yang macam tu, perempuan ni baik, isteri ni baik, suami yang tak baik, macam mana? Dia paksa juga. Awak kena pindah juga. Mana kalau di situ wajiblah, kan? Terpaksa berkorbanlah sikit situ. Tapi itu ujianlah kepada orang puan kalau dia boleh suami yang tak erti dah tak faham. Bukan saja tak erti tak faham tentang hukum hakam, tak erti dah tak faham dah untuk berbincang dalam rumah tangga. Itu jadi payah sikit. Tapi kalau boleh bincang molek, kalau boleh reti tentang hukum hakam, alhamdulillah. Itu hak molek sekali. Jadi sini dia kata lagi derhakalah ia, isteri itu, dan jadi derhaka pula sebab enggan dia daripada berpindah serta suaminya. Yang ketiga, dan derhaka pula sebab menyelak. Bukan menyelak selok lain, selok lain. Sebab menyelak, mengunci ia akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Ni bila ni isteri selok suami dia, siapa suami dia tu selok suami kena kunci, siapa selok bila balah kan, bila balah bila isteri rasa hati. Kalau rasa hati ke payahlah doa. Dia masuk dalam bilik, dia kunci daripada dalam. Memang kunci daripada dalam, takkan nak kunci daripada luar pula. Tak, dia kunci daripada dalam bilik.
Suami pun nak pujuk, tak, yang bukalah pintu ni, misalnya. Sebenarnya kalau ikut hukum dia panggil derhaka tu. Tak, isteri tu derhaka. Kena buka lah. Wajib buka. Akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Pagi tadi saya buang air masuk dalam tandas. Buang air kecil, buang air besar. Anak saya umur 2 tahun, 3 tahun gitu. Dia selak pintu pintu tandas tu daripada luar. Dia selak pintu tandas tu daripada luar. Saya lepas buang air kecil, buang air besar ni, nak keluar, maka terselaklah saya, terkuncilah saya dalam bilik air. Saya tahu dah anak saya buat tu bukan isteri saya buat dah, bukan isteri saya nak kunci pula. Jadi anak saya umur 2 tahun, 3 tahun ni dia kunci daripada luar. Saya pun ketuklah pintu. Ketuk pintu. Isteri saya pun mari buka pintu. Saya saja dah nak gurau dengan isteri saya sebab saya baru baca ulang kaji sikit kitab ni pagi tadi nombor 3 ni. Jadi bila buka pintu tu, saya kata, dan derhakalah pula isterinya sebab menyelak akan pintu ketika menghendak suaminya itu keluar dari tandas. Itu saja gurau lah kan. Isteri saya pun suka je lah. Saya pun tahu anak saya yang buat tu. Itu saja nak gurau dengan dia. Tapi maksudnya kalau suami nak masuk, maka wajib buka pintu. Ni kadang-kadang dia tutup pintu tu pukul 5 dah. Tak, kalau suami balik kerja misalnya pukul 5. Kita tahu dah, bunyi dah kereta tu masuk. Kan? Dia duduk tengok TV lagi. Pukul 5, 5.30, pukul 6 ni tak tahulah cerita benda. Duduk tengok dalam TV tu. Sampai suami mari nak kena tekan loceng dulu ke, ketuk pintu dulu. Tok misalnya tak buka-buka. Kalau kita tahu dah, kita agak dah, suami kita tu nak masuk ataupun siapa dah, apa salahnya kalau kita siap-siap buka pintu selalu? Senang. Tak, kalau jenis yang berselok, kalau jenis tak tutup macam ni senang. Kalau yang jenis bertutup apa semua tu, kita tolong buka siap-siap. Barangkali kalau nak jadi serupa macam siapa yang kisahnya zaman dulu kan. Tak, bila suami dia balik, dia dah siapkan dia tangan kanan, tangan kiri. Sebelah tangan air, sebelah tangan rotan. Tak, sebelah tangan air, sebelah tangan rotan. Pasal apa? Air dia tahu suami dia balik daripada jauh dahaga, maknanya dia siapkan air. Maknanya sedang molek. Bila lakuh pintu tu ada dah air. Kita siap ke air, tapi suami kata wa air moh Allah gitu gini dah, ikut padalah nama benda. Lepas tu isteri kata benda, kalau dia kata sekejap boleh tahan. Kalau dia kata dia dapur sendiri bang, air panas ada tu dalam tu, tekan aje. Tekan aje. Memang dah boleh. Suami bukannya tak ada tangan, dia pergi dapur, dia pergi tekan termos tu yang dah siap. Tekan air panas semua tu. Lepas tu dia buka sachet kopi Radix misalnya, dia tuang sendiri, boleh. Tapi dia nak rasa juga, air bekas tangan isteri tu nak rasa juga, kan? Bukan tak boleh buat, boleh. Tapi dia nak rasa bekas tangan tu. Dalil dia guna. Kalau kita tak ada, dia duduk seorang, boleh dia buat? Takkan dia nak telefon pula, kita ada mana-mana, mau balik ni tolong buat air, tak. Pandai-pandai dia tekan sendiri, buka sachet tu sendiri, buat sendiri. Tapi bahasa dia orang lelaki ni, sebab saya orang lelaki, saya tahulah jiwa orang lelaki, kan? Dia nak rasa bekas isteri tu, bukan tak pandai buat, tak boleh buat, tapi saja nak rasa. Jadi apa salahnya kalau saya rasa kalau petang ni pukul berapa ni? Pukul 4.30. Kayak kalau suami balik pukul 5, balik siap air siap gotang mesti dia pelik punya.
Gua ni yang tiba-tiba berubah ni azan baru ke? Azan baru tahun baru. Dok bang, baru sudah mengaji dengan Ustaz Nik ni. Ya, kitab Muhimmah, tunjuk kitab ni. Ya. Bagus awak dia kata. Tahun baru ni berubah selalu. Kan? Ya. Nak, kalau boleh sampai ke peringkat itu kira hebat dah tu. Maknanya boleh siap air sebelah tangan, rotan sebelah tangan. Rotan sebelah tangan tu maksud dia benda. Dia kata takut-takut sepeninggalan suami saya ni. Tak, saya ada buat benda hak yang benda hak suami saya tak redha. Jadi kalau ada rotan tu sedang molek, dia boleh piak lalu. Tak? Kita sampai gitu ke? Tak sampai tarah tu lagi. Hak ni zaman bila ni? Zaman Fatimah kan? Tak? Zaman Fatimah. Kalau tak silap saya, kes itu bila Nabi bagi tahu kalau kamu nak bertemu dengan seorang perempuan ahli syurga, itulah dia. Seorang perempuan ahli syurga, itulah dia. Ya. Barangkali amalan dia tak adalah benda banyak sangat. Bukannya nak kata sembahyang banyak, tak, benda-benda lain banyak ke tak, tapi antara hak dia buat begitu. Ya. Kita barangkali saya sebut tadi tak sampai tahap tu lagi. Kalau boleh buka pintu, boleh siapkan air pun cukup dah. Paling kurang petang ni kat gigi dia balik, siap kopi ready saya. Siapa-siapa rumah masuk tu ada selalu air. Bang, ada dah air siap atas meja tu. Mesti tanya punya, kalau tak cari tengah buat. Tak mesti dia tanya, "Guna awak petang ni lain ke?" Biasa dok gini, "Ada apa-apa ke?" Dia tanya, "Ada apa-apa ke?" Kita kata memang ada apa-apa sebab saya baru sudah belajar kitab Muhimmah. Baik, itu yang ketiga. Kita berhenti di sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.